Didik TV KPM. Okay, dalam bahagian ini kita akan tengok yang pertama proses dan yang kedua adalah fasa. Okay, dua perkara yang berbeza. Okay, proses secara ringkasnya Nabi Adam AS ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dijadikan daripada sari pati tanah yang adalah istilah bahasa Arabnya sulalatun. Okay, jadi kita semua jadikan daripada tanah. Kadang-kadang timbul juga persoalan, Syafiqah. Manusia sebaik-baik kejadian kan? Ya. Dijadikan daripada tanah. Jin dijadikan daripada apa, Syafiqah? Jin daripada api kan, Ustazah? Api. Ya, tapi kadang-kadang orang kata kenapa sebaik-baik kejadian api dengan tanah? Orang seolah-olah kebanyakannya nampak yang lagi hebatnya adalah api, tapi sebenarnya yang hebatnya adalah manusia dijadikan daripada tanah. Sebab apa? Sebab tanah kalau banyak kan dibaling kepada api yang sedang marah, apa jadi ke api itu, Syafiqah? Terpadam. Ya, terpadam. Sebab itulah manusia sebaik-baik kejadian. Jadi kita jadikan daripada tanah, daripada Nabi Adam AS, dan proses kejadian manusia ini sangat unik dan sempurna, dan ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses kejadian manusia ada 4. Dah pun disebutkan di dalam ayat tadi sebenarnya. Yang ini kita dalam bahagian ini kita akan perincikan lagi. Yang pertama adalah nutfatun, iaitu percampuran antara sperma dan juga ovum. Alaqatun dalam istilah sainsnya dipanggil zygote. Mudghatun dalam istilah sainsnya dipanggil embrio, dan juga yang keempat janin ataupun istilah sains dipanggil fetus. Dia sama je, cuma istilah tu sahaja yang berbeza. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah proses nutfatun. Nutfatun adalah disebut dalam ayat tadi kan, percampuran sperma bagi lelaki dan juga ovum bagi perempuan. Okay, jadi akan berlaku persenyawaan lah kalau dalam istilah sains kan, di antara ovum dan sperma, dan daripada banyak-banyak sperma tu satu saja kan yang akan orang kata bercampur dengan ovum. Itu pun daripada situ pun kita dah nampak dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik sahaja yang akan bercampur dengan ovum. Sebab tu manusia ni sebaik-baik kejadian, yang terbaik sahaja. Okay, itu adalah yang pertama. Proses seterusnya yang kedua, selepas berlaku persenyawaan di antara ovum dan juga sperma, akan berlaku pula alaqatun ataupun zygote. Okay, apa alaqatun zygote ni? Dia adalah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Rahim ni hanya ada pada seorang wanita sajalah. Jadi sebab tu wanita yang mengandung kan, dia tak berlaku pada lelaki. Okay, Allah menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat. Walaupun kita dalam rahim ibu dalam perut lah kan, tapi tak ada pun yang lemas sepanjang tempoh mengandung tu kan. Itu juga sebenarnya daripada sini kita dah nampak dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga adalah mudghatun ataupun embrio. Okay, daripada seketul darah tadi, segumpal darah tadi kan, akan bertukar pula kepada seketul daging yang lembut. Daripada sinilah permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan juga anggota lain, contohnya macam telinga, mata, hidung. Waktu inilah berlakunya pertumbuhan organ-organ kita. Dan yang terakhir iaitu janin ataupun dalam istilah sains disebut sebagai fetus. Pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Ulama bersepakat bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ, dan hakikat roh tidak dapat dikaji kerana ianya merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi pada peringkat inilah berlakunya peniupan roh. Okay, setelah semuanya anggota-anggota badan seorang bayi itu telah pun sempurna. Okay. Jadi daripada proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan sains tadi, kita tengok sama saja, cuma istilah saja yang berbeza. Syafiqah perasan tak? Betul. Betul. Dia pun istilah sains dan juga Al-Quran itu saja yang berbeza, tapi prosesnya sama. Cuma ada satu sahaja yang berbeza, yang tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dikaji di dalam sains, iaitu kita tengok dekat slide ni kan, perbezaan proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan sains adalah daripada aspek roh. Sebabnya roh kita tak boleh nak tengok roh kan. Jadi kalau sains nak mengkaji, memang takkan nampaklah roh. Sebab roh ni adalah benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, tentang roh. Apa yang Rasulullah jawab? Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa hakikat roh itu adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Hanya sedikit saja yang diberi kefahaman kepada manusia, dan roh adalah satu perkara yang tidak dapat dikaji oleh sains kerana tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu saja yang perbezaan. Yang lain semuanya sama. Jadi murid-murid perlu ingat perbezaan proses kejadian manusia dan sains hanyalah daripada aspek roh sahaja. Okey. Seterusnya, itu proses kejadian manusia. Maksudnya sewaktu di dalam rahim kan, sehinggalah sebelum dilahirkanlah janin. Sekarang ni kita tengok pula fasa kejadian manusia selepas dilahirkan. Okay, Allah berkuasa meletakkan ketetapan syariat bersesuaian dengan tahap kesediaan psikologi seseorang. Jadi bersesuaianlah apa yang Allah berikan tanggungjawab kepada kita pada setiap fasa. Okey, secara ringkas fasa kejadian manusia ada 5. Yang pertama kanak-kanak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, yang keempat tua, dan yang kelima mati. Boleh tengok juga dekorasi yang Syafiqah sebutkan adik awal tadi kan. Comel Ustazah, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lepas tu akhirnya dalam kubur lah. Ya, betul. Baik. Jadi ini semua fasa kejadian manusia. Kita tengok satu persatu secara lebih mendalam lagi. Kanak-kanak adalah anak-anak belajar bercakap kan pada waktu ni, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Kalau kita tengok pada waktu ni lah mula-mula lahir tu menangis kan. Lepas tu apa dulu Syafiqah selepas menangis apa semua tu? Meniarap kan. Meniarap lepas meniarap comel tu waktu ni. Ya, betul. Semua orang comel. Tak ada kan bayi yang tak comel kan. Semuanya comel. Betul. Lepas tu sampailah dah boleh berjalan apa semua, dan juga dia berinteraksi dengan persekitaran dia. Okey, itu zaman kanak-kanak. Zaman kita dah berakhirlah kanak-kanak. Okey, seterusnya remaja. Yang ni fasa Syafiqah. Kan, jadi Syafiqah kata Syafiqah fasa yang kedua kan. Remaja lagi. Remaja. Mereka mula ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa kebaikan yang remaja ni buat, dia akan dapat pahala. Kalau kejahatan dia buat, dia sendirilah yang akan menanggung dosanya. Okay, bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Jadi apa-apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, kita kena ikut. Sebab kalau kita langgar, bila dah masuk usia remaja ni, Allah akan bagi balasan lah. Kalau baik, dapat pahala. Kalau kita buat jahat, dapat dosa. Okay, yang seterusnya, fasa yang ketiga, yang tu fasa Ustazah tadi, dewasa. Iaitu manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Mereka mula membina tanggungjawab yang lebih besar. Selalunya pada fasa dewasa ni lah seseorang itu mula mendirikan rumah tangga kan, berkeluarga, berkerjaya untuk menanggung kehidupan. Okay, dan yang terakhir tua, daya fizikal semakin lemah, pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk jadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Okay, jadi itu fasa yang keempat, dan yang terakhir sekali fasa yang kelima adalah mati. Kalau kita tengok dekat slide sekarang ni ada gambar kubur, dan di depan ni pun tadi ada kan gambar replika kubur. Jadi inilah yang terakhir, destinasi terakhir setiap manusia, iaitu mati. Mati ni menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara kebaikan, sama ada kebaikan tu untuk diri kita ataupun juga untuk orang lain. Jadi kita dalam semua fasa yang Ustazah sebut awal tadi, yang paling pentingnya fasa yang kelima inilah, supaya kita semua mati dalam husnul khatimah. Amin, insya-Allah. Jadi bukti kekuasaan Allah pada penciptaan manusia boleh dilihat pada surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu sendiri, mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya. Jadi dalam ayat ini Allah suruh kita melihat diri kita dan juga memikirkan. Daripada situ kita akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan proses dan juga fasa yang telah pun kita belajar. Jadi daripada panjang lebar yang kita dah belajar ni kan, Syafiqah, Ustazah nak buat aktiviti pengukuhan kepada murid-murid kita. Jadi
untuk aktiviti pengukuhan ini, Ustazah dah bagi carta alir kepada setiap murid-murid dalam talian. Dan Ustazah juga berharap murid-murid di rumah juga boleh melihat carta ini dan boleh menulislah. Sebab tak ada kan carta ni dekat murid-murid di rumah. Jadi murid-murid dalam talian, Ustazah harap kamu bersedia dengan untuk menulis jawapan, lengkapkan carta alir proses kejadian manusia. Kalau kita ingat yang kita belajar tadi, ada 4 proses kejadian manusia. Jadi Ustazah nak kamu isikan. Yang pertama tu apa, yang kedua, 3 dan juga yang keempat. Murid-murid dekat rumah pun boleh buat sekali lah. Ya, kan? boleh. Kalau boleh ambil A4, tulis atas kertas carta aliran ni, dan boleh tulis yang pertama apa dia stepnya, yang kedua apakah inilah carta alir proses kejadian manusia. Jadi adik-adik kita di Google Meet macam mana? Semua dah, saya rasa bersedia tu Ustazah nak berikan jawapan. Dah mengangguk-angguk tu. Dah angguk-angguk dah tu. Okey. Mungkin Ustazah boleh minta mereka jawapan? Jadi kita mulakan dengan proses yang pertama. Apakah jawapan kepada proses kejadian manusia yang pertama? Okey. Siapa dulu? Ustazah. Okey, silakan Auni. Nutfatun maksud dia percampuran sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Okey. Syafiqah ada jawapan bersama Syafiqah. Ya. Sama tak Syafiqah jawapan yang diberikan sama oleh tak Auni? sama ni? Yang pertama betul. Nutfatin, pencampuran sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Betul. Tahniah kepada Auni. Okey, itu dia yang pertama Ustazah. Yang pertama. Seterusnya, proses yang kedua. Okey, siapa nak jawab? Saya Zaza. Okey, silakan Syakirin. Yang kedua, alaqah. Iaitu segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Alaqah. Dan macam mana? Okey, jawapan yang saya ada pada saat ini, alaqatin, segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Betul? Betul. Pastinya betul. Tahniah. Tahniah Syakirin. Ustazah nak kena buat apa Ustazah? Tanda ke macam mana Ustazah? Sama ada Syafiqah tanda ataupun letakkan bintang terus dekat situ. Okey, baik. Okey, tak apa. Ni mesti banyak kerja ni, tapi Ustazah boleh kita teruskan, dengan murid-murid kita. Okay. Seterusnya, soalan yang ketiga. Maafkan Ustazah, proses yang ketiga. Proses kejadian manusia yang ketiga. Okey, siapa nak jawab? Dia angkat tangan. Ustazah. Okey, silakan Marsha. Yang ketiga, mudghah ataupun embrio, maksudnya seketul daging yang lembut. Sama tak Syafiqah? Okey, sama ke tidak? Okey, yang ketiga, mudghatin, embrio, seketul daging yang lembut. Betul lah Ustazah. Ya, betul. Tahniah. Tahniah. Masya. Okey, yang terakhir Ustazah? Yang terakhir, proses yang keempat. Tak ada orang pastinya lain lah. Abang Umar kita. Silakan. Okey. Ya, silakan Umar. Yang keempat iaitu janin ataupun fetus. Pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Okey. Nak cek jawapan? Yes. Okey. Saya bacakan yang terakhir. Janin, fetus, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Ya, betul. Jadi, itu dia. semua murid kita tahniah, termasuklah Abang Umar yang proses yang keempat, semuanya dapat menjawab dengan tepat. Dan macam biasa Syafiqah, nanti kita bagi bintang untuk setiap murid. Okey, kita berikan. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan kesimpulan. Sementara saya bagi bintang ni, Ustazah boleh berikan kesimpulan untuk segmen kali ini. Ya, daripada segmen ini kita dapat lihat yang pertama tadi adalah proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia, kita tahu semuanya kita adalah berasal daripada Nabi Adam AS yang dijadikan Allah daripada tanah. Dan proses yang lebih lengkap lagi tadi, nutfah, alaqah. Nutfah adalah daripada percampuran sperma dan ovum kan. Seterusnya, alaqah, segumpal darah. Seterusnya, mudghah, iaitu seketul daging. Dan seterusnya menjadi janin. Dan akhirnya dilahirkan oleh seorang ibu. Maka lahirlah kita ke dunia ini. Dan bila dah lahir tu, ada fasa-fasa dia pula macam patung-patung yang dekat depan ni kan. Yang pertama sekali tu,
sehinggalah yang kelima. Tapi yang pentingnya adalah kehidupan fasa kita yang kelima. Semoga kita semua mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah. Semoga akhirnya pengakhiran kita dalam keadaan husnul khatimah. Didik TV KPM